Okay, so masuk untuk satu topik yang terakhir untuk kes ni. 0.3, so nak tahu define solubility tu apa, molar solubility tu apa, solubility produk KSP tu apa. Memang tak sempat lah kira, kalau kira pun saya hanya tunjuk saja. And then kita akan buat apa ni untuk nak predict possibility of precipitation. Precipitation ni maksudnya mendakkan lah sekiranya solution awak tu ada tak produce mendakkan. Solubility ni kelarutan berkaitan dengan kelarutan. So maksudnya nak tengok sama ada solution awak tu boleh larut ke, boleh larut lagi ke, ataupun dah tepu sangat ke, ataupun sangat-sangat tepu. Tu adalah berkaitan dengan solubility equilibrium. And then kita nak tengok juga explain untuk common ion effect. So dalam common ion effect pun ada calculation. So 0.3 ni ada berkaitan dengan calculation. Okay, so kita tengok untuk solubility tu apa. Dia adalah maximum amount of salt yang boleh dissolve in a given quantity of solvent to form saturated solution. Kita nak dissolve garam tu dalam satu solvent tu untuk nak producekan saturated solution lah, di mana dia punya unit adalah gram per liter. Gram ni adalah daripada garam. So maksudnya awak punya solubility ni adalah mass garam, mass salt over solvent lah, volume of solvent. Sebenarnya sebab gram per liter. So kena faham kat situ, solubility adalah gram per liter. So saturated solution tak apa, saturated solution adalah equilibrium solution, solution that is equilibrium dengan solute. Have undissolved solute at the bottom of container. Dia solution yang dah tepu lah. Kita tak boleh nak dissolvekan lagi awak punya, contoh awak letak air panas. Contoh kita ada solution, kita ada air, lepas tu kita ada gula. So kalau kita masukkan gula kat dalam air tu sampai satu tahap dah gula awak dah tak boleh nak larut dalam air tersebut. Tu maksudnya kita dah capai saturated punya solution. Solution tu dah tepu lah. Dah tepu dengan apa? Tertepu dengan garam tadi, tertepu dengan gula tadi. So adalah sedikit gula yang tak lagi dissolve dekat bawah container tu. Okay, so solubility depends of temperature. Sebab tu kelarutan ni contoh lagi bagus bila kita nak buat air, kita guna air panas sebab senang dia nak larut. So depends pada temperature lah, lagi panas maksudnya lagi cepat dia nak larut. So kita ada unsaturated. Unsaturated solution ni maksudnya masih lagi kita boleh larut solute ataupun garam ataupun apa benda kita nak dissolvekan dalam solution tu. Kalau saturated solution dah tak ada benda yang kita boleh larut lah. Maksudnya solution tu dah tepu. Super saturated ni sangat-sangat tepu lah. Maksudnya awak punya solute tu dah berlambak sangat kat bawah ni, yang yang tak boleh nak larut lagi tu. Okay, so molar solubility. Kalau tadi solubility adalah gram per liter, molar solubility adalah mol per liter, di mana kita nak tengok bilangan mol solute tu over dengan 1 liter saturated punya solution ataupun volume of solution tu berapa. So kalau kita nak tukar antara solubility dengan molar solubility, sebab kita nak tukar daripada gram kepada mol, kita akan, contoh solubility kita nak tukar kepada molar solubility, kita bahagikan dengan molar mass compound tersebut. Kalau daripada molar solubility nak tukar kepada solubility, kita darabkan dengan molar mass. Sebab ingat balik, molar mass adalah gram per mol, dia punya unit. So sebab tu kita kena darab ataupun bahagi dengan molar mass. Solubility gram per liter, so bila kita darab atau kita bahagikan dengan gram per mol, nanti kita cancel lah gram tu, tinggallah mol per liter. Ini cara nak tukar antara solubility dengan molar solubility ataupun vice versa lah. Ini contoh soalan dia bagilah molar mass. Ni bagus dia bagi molar mass. Dia suruh calculate solubility sekiranya dia bagi molar solubility. So tahu tadi solubility sama dengan molar solubility darab dengan molar mass. Molar solubility darab dengan molar mass. So darab sahaja untuk dapatkan solubility dia adalah gram per liter. Hanya darab dengan molar mass sahaja bila kita nak kira solubility. Itu contoh contoh direct je lah. Okay, solubility product constant pula, KSP. Okay, so nak bagi tahu many important ionic compounds are only slightly soluble in water.
So kebanyakan compound yang ionik, contoh nanti kita belajar PbCl2, apa tu namanya, PbCl2, tu ada ionic compound yang boleh soluble cuma dia larut dia sangat-sangat sedikit lah. Okay, so dalam satu solution an equilibrium exists between solid and salt and it dissolves as ion. So maksudnya bagi tahu contoh PbCl2 ni hanya sedikit sahaja yang akan larut. Maksudnya bila contoh kita masukkan 1 gram PbCl2, sikit je lah. Maksudnya sedikit saja. So bila ingat balik, bila sedikit sahaja yang larut ataupun sedikit sahaja yang dissociate, kita guna sebagai reversible punya arrow. Tu dah muncul lah reversible punya arrow. So maksudnya dia akan ada equilibrium. Maksudnya contoh dia hanya dissolve sebanyak 0.2 gram sahaja yang dissolve. So daripada 0.8 masih lagi tak dissolve. Sebab tu dia kata kat sini, in saturated solution an equilibrium exists between solid salt dengan dia punya dissolve ion. So masih lagi ada dia punya solid dan juga dia punya ion lah dekat dalam solution tersebut. So kalau contoh dalam bentuk apa tu namanya, dalam bentuk gambar rajah, ya Allah. Okay, so bila kita nak larutkan PbCl2, masih ada lagi awak punya solid. Ni solid PbCl2. Dalam masa yang sama juga Pb2 plus dengan Cl minus. Macam tu je lah. Okay, so nak kita adalah pada pasal KSP. Sebab ingat ini adalah tadi PbCl2. PbCl2 adalah solid. PbCl2 adalah solid. So ingat bila kita nak kira dia punya nilai constant K, solid tidak termasuk dalam nilai K. Ingat balik dia macam KC, KP, KA, KB. Tapi dalam kes ni untuk solubility KSP lah. Maksudnya kita nak tengok pada kelarutan produk tersebut. Dia punya kelarutan which is kita guna sebagai KSP. So dan kita tengok pada produk saja. Kenapa namanya produk saja? Sebab punya reaktan adalah solid. Ingat solid tidak termasuk dalam expression K, equilibrium constant tu. So soluble product adalah compound product of molar concentration, sama je lah. Kita nak cari product of reaktan tapi disebabkan reaktan awak adalah solid. So solid tidak termasuk dalam nilai KSP. So contoh AgCO3, ingat sebabkan dia hanya sedikit sahaja yang dissolve, sebab tu kita guna sebagai reversible equation. Sebab solid ni masih lagi ada dalam punya solution tu. Sambil tu ada juga dia punya ion. Apa tak boleh pula nak gerak. Okey, tak boleh nak gerak pula. Okey, tu contohnya tadi. So kita nak tulis expression KSP. Awak punya echo sajalah, which is produk awak sajalah, Ag2 plus. Ag plus. Ingat bila ada ratio kat depan tu kita jadikan dia sebagai power. So and then concentration CO2 minus. Ag2CO3 yang solid tak masuklah sebab dia adalah solid. Solid tak masuk dalam expression K. So selitkan balik. Okay, so nak cari KSP. Nak cari KSP dia sama je cara macam mana kita nak cari KC, KP, KA, KB. Mesti ada penggunaan I stable. So dia punya ni ada turutan dia. Kalau tengok dia turutan yang pertama ni. Nak dapatkan KSP, nak dapatkan expression KSP and then nilai KSP, kita kena cari dulu. Kita tahu dulu solubility and then kena tukar kepada molar solubility, iaitu sebenarnya concentration. Kalau seperasan molar solubility ni adalah sebenarnya concentration. Okay, kita dapat dia punya concentration, nanti kita dapatlah dia punya nilai concentration untuk cation dengan anion, which is nilai X sebenarnya. Value of X. So dah dapat value of X, nanti kita akan dapatlah nilai KSP. Sebab ingat value of X daripada I stable awak tu, kalau ingat balik nilai X tu yang kita boleh masuk dalam KSP. So ingatkan balik lah. Ni tebak yang bawah ni adalah laluan yang lain pula. Kalau contoh dia kasih KSP, dia suruh cari solubility.
So dia punya case sama lah, masih ada penggunaan I stable. Ingat KA, KB, KC, KP, KSP ada penggunaan I stable. So harapnya mahir lah, dah mahir dah masa ni bila kita buat calculation ni harapnya dah mahir dalam penggunaan I stable. Tapi sebab KSP ni senang je, kita larutkan saja awak punya compound tu lah jadi 2 ion tu saja, pecahkan jadi 2 ion. Okay, macam ni kita nak comparekan solubility untuk ionic compound. Contoh kita comparekan dia punya nilai KSP dengan satu lagi KSP. Satu lagi KSP punya ionic compound. So kalau kat sini lagi besar nilai KSP sesuatu ionic compound tu, maksudnya lagi tinggilah dia punya kelarutannya. Maksudnya lagi banyak dia boleh larut. Contohnya MgCO3, dia bagilah KSP nilai dia tu. And then kita nak comparekan dengan PbSO4. Kalau tengok nilai KSP untuk MgCO3 adalah lagi besar lah, besar sedikit lah daripada KSP PbSO4. So untuk kes itu MgCO3 dia lagi senang nak larut. Tak berbanding dengan PbSO4 precipitate easier, maksudnya lagi senang, maksudnya dia kurang nak larut lah, maksudnya solid dia lagi banyak daripada ion dia. Sebab tu kata precipitate easier, maksudnya lagi senang dia nak jadi solid daripada nak larut. Okay, ni contoh kita nak determine solubility product. Awal-awal tadi sekiranya dia bagi dia minta solubility product lah, maksudnya dia minta KSP lah ni. Ingat solubility product adalah KSP. Term KSP adalah solubility product. So dia dah bagi nilai solubility. Ingat tadi stepnya daripada solubility dapatkan molar solubility. Okay, so nak dapatkan molar solubility Allah berbelit-belit lah. Solubility kita bahagikan dengan molar mass, dapatlah molar solubility untuk CuI, copper iodide. Sekian. Okay, and then ingat bila kita nak cari KSP mesti ada penggunaan I stable. Okay, so ni itu yang contohnya penggunaan I stable di mana awak punya copper iodide bila dia dissociate menjadi Cu plus dengan I minus. So tadi initial dia adalah, initial tak adalah, so ingat solid tak ada termasuk dalam calculation. Ni tak ada pun. Okay, so macam ni nak cari change ni, macam nak cari nilai X. Macam nak cari nilai X. Kita anggapkan molar solubility daripada copper I ni adalah sama juga dengan nilai X. So nilai X dah dapat, so bolehlah kira nilai KSP seperti biasa. Buat expression KSP, produk Cu plus dengan concentration I minus which is X, power of 2. Darab je dengan molar solubility, so akan dapatlah nilai KSP seperti biasa. Tapi bila buat stable kena ingat solid tak termasuk tapi kita tengok daripada dia punya equation, kita boleh anggap molar solubility copper iodide sama dengan nilai X. So kita boleh kira lah X tu berapa. Ini cara kita nak kira KSP. So saya bagi juga example, contoh lain untuk nak pengiraan. So bolehlah revise, boleh tengok kat situ. Sama kesnya, solid tidak termasuk. And then kita anggap tadi molar solubility untuk calcium hydroxide sebagai nilai X. So kita boleh tahu dah nilai X untuk calcium 2 plus dengan OH minus. Masukkan nilai dia pada expression KC, KP. Oh sorry, soalan bukan suruh cari KSP Saya pun dah lupa dah soalannya. Okay, ni terbalik, minta maaf. Ni terbalik, soalan bagi KSP. Soalan dah bagi KSP. Sekarang dia suruh terbalik mencari molar solubility lah. Saya minta maaf kat situ, salah soalan pula. Okay, so maksudnya kita nak cari nilai X lah. Okay, daripada cari nilai X, kita cari daripada awak punya expression KSP. Dia sama je macam KA, KB, KC, KP. Bila kita nak cari nilai X, bila nilai KS, nilai K tu telah diberi, kita buat daripada expression lah. So nanti akan dapat nilai X. Nilai X sudah adalah molar solubility sebab tadi kita dah anggap dia sebagai molar solubility untuk calcium hydroxide.
So akan dapat molar solubility dia. And then nak cari solubility, macam biasa molar solubility darat dengan molar mass. So akan dapatlah solubility calcium hydroxide. Sebab tadi X hanya sampai molar solubility saja. So kita nak seterusnya kita nak kira solubility pula untuk CaOH2. Okay, ni cara untuk nak pengiraan KSP. Tak apa, nanti kita akan buat calculation. Kalau tak faham nanti kita akan sambunglah berkenaan dengan calculation KSP dengan molar solubility dengan solubility. Okey, sekarang kita nak masuk yang terakhir untuk 7.3 iaitu common ion effect. Okey, common ion effect ni dia akan mengurangkan mengurangkan kelarutan sesuatu compound tu. Okay, dengan cara macam mana? Dengan cara kita masukkan ion yang ada dalam solution tersebut. Okay, senang cerita. Asalnya kita ada ion AgCl. Ingat bila AgCl dia akan jadi ion Ag plus dengan Cl minus. So apa yang common ion effect ni kita buat ni sebenarnya? Kita tambahkan lagi, contoh saya masukkan HCl dalam awak punya solution AgCl tadi. Apa yang common antara HCl dengan ion ni? Of course lah Cl minus. Sebab kenapa HCl pun ada Cl minus, betul? Maksudnya kat sini saya tambah lagi concentration Cl minus dalam kita punya solution ionic compound. Okay, so untuk common ion effect ni, dia ni commonly used, itu sekadar maklumat saja. Kita applykan Le Chatelier principle. Ingat balik, okay, contoh AgCl saya buat dalam bentuk equation. So akan jadi Ag plus dengan Cl minus. Ni dalam solution yang asal. Okay, sekarang ni kita masukkan common ion effect iaitu kita tambahkan concentration. Ingat common ion effect adalah kita tambah common ion. Apa common ion ni? Tak kisahlah. Common ion sama ada Ag plus ataupun Cl minus. Dalam kes ni saya nak masuk Cl minus, saya tambah Cl minus. Saya tambah HCl. Meaning saya tambah Cl minus lagi, tambah lagi. Maksudnya increasekan concentration Cl minus. Ingat balik Le Chatelier, bila kita increasekan awak punya concentration Cl minus, sistem akan cuba nak kurangkan balik dengan cara dia akan shift to the left. Kenapa tadi? Sebab nak kurangkan balik Cl minus, so dia akan shift to the left, which is akan favor reverse punya equation. So nanti awak punya concentration Cl minus akan makin berkurang. Sama juga dengan concentration Ag plus, tapi solid awak dah makin bertambah. Ingat Ag ni adalah Ag solid. So maksudnya nanti dia prefer ke reverse reaction. Awak punya solid akan makin bertambahlah dalam solution tersebut. Maksudnya bagi banyaklah precipitate yang akan terhasil. Tak faham? Sila tanya ya. Ini contoh lain. PbCrO4 solid. So bila kita dissociate menjadi Pb2 plus dengan CrO4 2 minus. Okay, so datangnya common ion effect. Kita tambahkan ni Na2CrO4. So maksudnya kita tambahkan ion effect common yang mana? CrO4 lah. Yang akan bertambah sebenarnya. Dalam kes ni concentration CrO4 2 minus akan bertambah. So sistem nak buat apa? Of course sistem akan nak kurangkan balik concentration CrO4 2 minus. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia akan shiftkan equilibrium position to the left. Dia akan shift to the left. So menyebabkan PbCrO4 akan makin banyak precipitate-nya. Tapi concentration Pb2 plus dengan CrO4 2 minus akan lebih berkurang. Sebab tu kita nampak dari segi gambar rajah, nampak dia punya gambar. Asalnya macam ni, masa equilibrium. Dalam ni ada ion lah. Ion Pb2 plus dengan CrO4 2 minus. Ni yang PbCrO4 punya solid. So kita tambah lagi common ion effect. Saya tambahkan masuk Na2CrO4. Apa yang commonnya? Commonnya adalah pada CrO4 2 minus ni. Dia punya common ion effect. Menyebabkan nampak perasan ada penambahan solid dekat atas ni. Tadi asal dekat bawah ni. Ada penambahan solid. Sebab kenapa? Equilibrium position telah shift daripada right to left.
So therefore dia punya lagi banyaklah solid akan terhasil. So lagi banyaklah precipitate akan berlaku. So masuk kat sini, solubility untuk PbCrO4 akan makin berkurang. Maksudnya tak banyaklah PbCr4 akan larut. Dia punya kelarutan dia dah makin berkurang. Itu common ion effect. Common ion effect dia akan reducekan solubility dengan cara macam mana? Dengan cara kita masukkan common ion effect pada solution tersebut. Ini adalah contoh-contoh soalan. Okay, ni asal kita boleh kira molar solubility asalnya untuk AgBr. And then soalan boleh tanya, okay, kira pula molar solubility concentration. Sebenarnya ingat balik molar solubility adalah concentration. So asalnya kita nak tengoklah concentration biasa dia untuk AgBr berapa. Iaitu untuk dikata dalam pure water. Tapi apa pula berlaku pada concentration sekiranya kita masukkan common ion effect. Ni tengok NaBr ni adalah common ion effect di mana apa yang common ni adalah pada Br minus. So kita increasekan concentration Br minus dalam AgBr. So apa berlaku pada concentration AgBr bila kita masukkan lagi concentration Br minus dalam solution. Tak apa, itu nanti kita akan tengoklah calculationnya macam mana dalam tutorial. Okay, last, lupa pula ada last sekali. Kita nak tahu pula condition of precipitate sama ada dia maksudnya solution awak tu dah capai saturated ke ataupun super saturated ke ataupun belum lagi saturated. Nak tahu dia dah tepu ke, dah sangat tepu ke ataupun belum tepu lagi dia punya solution. So macam ni kita nak tahu dia punya ketepuan tu ataupun dia punya precipitate tu sama ada precipitate ataupun tidak. Di mana kita comparekan nilai Q, ingat balik Q ni sama macam yang KCKP tu lah, ada Q juga QCQP, tapi ni QSP lah, ni QSP. So cara dia sama je, especially sama macam KSP. So dia berdasarkan daripada initial. So kalau ingat KSP adalah equilibrium, kalau Q adalah initial. So kita nak tahu, macam ni kita nak tahu, kita comparekan nilai Q dengan nilai K untuk nak tahu dia punya precipitate tu. So kalau dia dah tepu, which is saturated solution, nilai Q sama juga dengan nilai K. Kejap ada saya nak confirmkan benda sekejap. Okay, so inilah contoh kalau Q kecil daripada K, maksudnya tak ada precipitate lagi. So lagi banyaklah garam ataupun solid yang boleh kita dissolve dalam awak punya solution tu. Okay, untuk saturated bila Q sama dengan K, maksudnya sorry saya minta maaf, ada sesat lagi. Maksudnya masa time ni pun dah tak ada no precipitate. Tak adalah precipitate yang akan form. Dan masa ni tak adalah masanya tak bolehlah lagi juga garam yang boleh dissolve. Sebenarnya Q sama dengan K adalah tak ada precipitate yang akan berlaku pada equilibrium. Kalau super saturated, meaning bila kita tengok nilai Q lagi besar daripada nilai K, maksudnya terlalu banyaklah mendakan, terlalu banyaklah precipitate yang berlaku. Maksudnya dia sangat-sangat ni dah sangat-sangat tepulah awak punya solution tersebut. Okay, so itu sahaja untuk 7.3. Ni contoh soalan untuk Q macam mana. Sama je macam yang hari tu Q yang QCQP tu. Kalau QCQP tu dia tanya sistem tu dah capai equilibrium ke belum. Kalau untuk QSP ataupun KSP, dia tanya, soalan tanya dah ada precipitate ke tidak. Sama ada bila kita buat solution ni, tambah dengan solution ni ada precipitate ke tidak. Itu caranya lah untuk soalan tanya. Kita calculation kita akan masuk pada tutorial. Okey, kalau tak ada apa, itu sahaja untuk tutorial kita hari ini. Terima kasih semua.